Abdul Rahman. Abdul Rahman lah. Okey. Ini makin lama makin ni makin lambat masuk kelas ni. Hakim, awak dengar tak suara cikgu? Jelas tak? Jelas cikgu, jelas. Jelas Ada dengar bunyi kipas tak? Ada dengar sikit. Dengar sikit Okey, sekarang? Tak apa cikgu, suara cikgu still jelas cikgu. Ya. Okey, cikgu dah mula rakam ni. Okey, nak beri pesanan sikit lah. Ni baru 18 orang yang masuk dan termasuk ketua kelahnya pun tak masuk. Okey. Ni makin awal-awal dia semangat ni. Cikgu risau ni semangat ni hilang dia ni. Kan? Lepas ni semua tunggu apa record je kan. Janganlah macam tu. Kan? Okay. Itu dah macam awak kalau bertentang mata macam ni kan, dia lebih berkat sikit lah belajarnya kan. Muka cikgu awak nampak ke? Nampak cikgu. Cikgu masuk pakai ada 2 akaun ni tau. Ada 2 ni. Dia ikut 2. Sakit tu. Okey, tak apa, kita teruskan. Ada 18 orang. Boleh tak 18 ni keluarkan mukanya semua? Baru 8 orang je. Woi. Mana? Aidil mana? Aidil. Aidil, muka kau mana? Dah buka. Oh, Aidil dah. Saya dah buka. Ada. Siap pakai kain plekat ni. Nampak sangat tak mandi. Muizzuddin ni kenapa ada sampai ada 2 ni? Muizzuddin. Sampai 2, Miss. Satu guess. Okey. Okey, so kita akan teruskan. Semalam cikgu dah tunjuk pada awak. Okey. Semalam cikgu dah tunjuk pada awak apa tu menentukan daya paduan. Untuk kita menentukan daya paduan ni, kita nak kira daya paduan ni, so dia ada beberapa situasi. So semalam cikgu dah tunjukkan 2. Okey. Iaitu situasi 1 adalah apabila 2 daya tu dia bertindak ke atas satu objek pada arah yang sama. Satu lagi adalah 2 daya yang bertindak ke atas satu objek pada arah yang bertentangan. Yang kedua. Okey. So kemudian kita akan tengok yang ketiga. Okey. So apa dia yang ketiga? Yang ketiga adalah 2 daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang berserenjang antara satu sama lain. Okey. Macam ni kan. Ada satu 6 Newton, satu 8 Newton. Kan?
Kalau ada orang kat sini dia tarik kan, orang ni tarik apa 6 Newton dengan 8 Newton kan. Adakah apa tu objek ini, adakah objek ni dia akan bergerak ke arah sini segaris dengan 8 Newton, selari dengan 8 Newton? Ataupun adakah dia akan bergerak selari dengan 6 Newton? So kalau dalam situasi ini dia tidak akan bergerak selari sama ada dengan 6 ataupun 8 Newton. Tapi ke mana dia akan pergi? Okey. Ke mana dia akan pergi? Dia akan pergi di antara ini. Okey. Dia akan pergi di antara ini. Okey. So biasanya lah okay, kalau ini dia tarik banyak sikit kan 8 Newton, okay, dia akan lebih banyak ke sini lah. Dia akan lebih banyak ke sini. Kan? So ini dia punya daya paduan dia. Okay. So bila jumpa situasi macam ni, kan, gambar raja daya awak sekarang, kan. Semalam cikgu tunjukkan free body diagram kan. Kalau ada satu objek sini dia tarik kan. So free body diagram dia awak buat titik lah. Kan? Contohlah ni gambar apa adalah objek kan. Awak mewakilkan gambar raja daya awak dengan dengan satu titik kan. Kemudian tunjukkan daya. Daya yang pertama F1, okay, daya yang kedua ni F2. Ataupun tulislah nak nilai daya dia tu berapa. Okey. Ini kita lukis gambar raja daya. Tapi kalau yang dua ni tapi dia apa berserenjang antara satu sama lain kan. Bila kita nak lukis gambar raja daya ni 6 Newton ni kita pindahkan. Ataupun 8 Newton ni awak pindahkan ke atas. Boleh juga. Okey. Cikgu sekarang cikgu pindahkan 6 Newton ni ke sini. Kan. Kita pindahkan ke sini. So kita akan dapati bahawa kan. Kita akan dapati bahawa dia membentuk apa ni? Dia membentuk apa? Dia membentuk apa ni? Segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak atau bersudut tepat. Okey. Itu ini dia punya ni. Okay. So bila kita buat macam ni, kan bila kita dah nampak dia adalah segitiga bersudut tepat, kan kita nampak macam tu kan. Okey. Kita boleh selesaikan ataupun kita boleh dapatkan daya paduan itu kan. Macam ni 8 kan. So sini 6. 8 6 ada dua sisi kan. Ada dua sisi segitiganya bersudut tepat. Maka kita boleh selesaikan menggunakan kaedah apa yang disebut apa? Teorem Pythagoras. Okey. Ini ditunjukkan dalam buku teks ni kan, ditunjuk so buat macam ni kan. So, dipindah daya ni so kita boleh selesaikan menggunakan kaedah Pythagoras theorem. Okey. Pythagoras theorem. Okey. Dapatlah nilai daya tersebut. Okey. 10 Newton. Okey, boleh? Cikgu bagi contoh lain. Okey, cikgu bagi contoh lain. Okey. Okay, cikgu bagi contoh lain. Apa tu? Tak boleh. Ini kalau nak leraikan daya bolehlah, leraikan daya. Okey. Okey, tak apa. Okey. Disebabkan cikgu tak boleh bagi contoh itu, cikgu teruskan kepada yang ini, yang keempat ni. Apa dibuat sebenarnya? Okay. Apa yang dibuat ini adalah dia nak menentukan sudut bagi daya ni tau. Ke pasti X. Okay. Sudut bagi daya tersebut ke pasti X. So untuk dapatkan sudut tersebut, dia menggunakan formula sin cos tangent tu. Okay. Sin cos tangent. Okay. Cikgu harap awak masih ingat lah. Kan? Apa tu sin cos tangent itu sebenarnya dia bergantung kepada sudut tu kat mana awak ambil. Kalau sudutnya kat sini, theta kat sini kan, so awak akan tengok contoh kalau sin kan, kalau sin kan, sin ni opposite kan, opposite hypotenuse kan, sin theta sama juga dengan 6 bagikan dengan F kan, ni F pergi atas, so F jadi 6 per sin theta. Okay. So kita perhatikan F ni yang kita nak cari. Manakala sin theta ni pun kita tak tahu, ni ada dua unknown kita tak tahu. Kan? So kita tak boleh dapatkanlah nilai sudutnya. Tapi sebenarnya ni F ni kita dah tahu tadi, kita dah kira guna Pythagoras theorem kan, 10 kan. So boleh juga. Kan? Nak dapatkan sudut ni adalah
6 bagikan dengan 10. Okey. Sin theta. Okey, 6 bagi 10. Ini cikgu harap tahulah pakai. Pindahkan sin ke sebelah, so dia akan jadi theta sama dengan sin negatif 1 6/10. Cikgu rasa ni okey kot. Ada masalah Okey. Yang kedua kalau cos kan. Cos theta adalah bersebelahan 8 bagi S. Kalau tangent theta sama juga dengan 6 bagikan dengan 8. Opposite over adjacent. Okey. So ini ulangan je, ulangan. Okey, ulangan. So nanti awak akan penyelesaian masalah dia nanti banyak dalam leraian daya ni. Okey. So sekarang ni secara umumnya kita tahu bahawa dalam situasi yang ketiga kita boleh selesaikan nak dapatkan daya paduan itu menggunakan Pythagoras theorem. Okey. Okey, seterusnya. Situasi yang keempat. Okey, situasi yang keempat ini adalah apabila dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang tidak berserenjang antara satu sama lain. Okey, macam ni kan? Kita ada F1, kita ada F2 kan? Dia ada bagi satu sudut. Kan? Kalau cikgu buatkan kaedah tadi kan, yang ini dia apa? Kita panjangkan, kan? Yang ini pindah dia ke sini kan? Pindah ke sini. Kita perhatikan segitiga yang kita bina ini, dia bukanlah segitiga bersudut tepat. Kan? Awak akan belajar dalam matematik tambahan nanti sebenarnya. Awak akan belajar apa? Awak akan belajar triangle. Triangle lah. Segitiga. Dia ada formula dia tau. Ada formula yang awak boleh guna pakai untuk awak dapatkan nilai ni walaupun dia bukan bersudut tepat sebenarnya. Okey. Tapi kalau boleh cikgu tak nak awak menguasai kaedah itu. Awak kuasai kaedah itu untuk awak jawab soalan dalam matematik tambahan. Tapi dalam fizik ni jangan gunakan kaedah itulah. Kan? So kaedah apa yang kita nak guna pakai? Okay, kaedah ini disebut sebagai, dia ada dua lah, kaedah segitiga daya, segi empat selari. Cikgu suka kaedah segi empat selari lah. Okay. Guna kaedah segi empat selari. Okay. So macam mana kaedah segi empat selari ni? Okay, macam mana kaedah segi empat selari? Okay, sekarang ni kita nak dapatkan daya F. Okay. Nombor 1. Pilih skala yang sesuai. Okay, pilih skala yang sesuai. Okay. Skala yang sesuai ni adalah, contohlah dia bagi kat sini 100 Newton. Kan? F2 ni adalah 50 Newton contohlah gitu. Kan? Kalau awak nak pakai 1 cm pembaris itu bersamaan dengan 1 Newton, nanti dia akan menghasilkan 100 cm. 1 cm tak cukup untuk kita lukis dalam test pad. Kan? Okey. Cuba apalah gambar cikgu. Terang sikit, gelap sikit. Oh, nampak kan? Tadi terang sangat tadi ya. Okey. Ni 100 cm 1 Newton maksudnya 100 cm. Kan? 100 cm tak muat dalam test pad tu. Kan? So kita tak boleh pakai. Kan? Kita kena ubah. Okay, kalau kita ubah 10 Newton, so 1 cm 10 Newton maksudnya paling tinggi berapa? 10 cm saja kan? 10 cm saja. Okay? So yang ni kita boleh guna pakai lah. Ini maksud kita set dia punya skala dia. Okay, yang kedua, seterusnya. Dengan menggunakan pembaris dan jangka sudut, lukiskan F1 dan F2 daripada satu titik untuk membentuk dua sisi bersebelahan segi empat selari. Okey. Ambil titik pertama ni, kan? Awak ambil pembaris, awak pun ukurlah. Kan, iaitu kita dah set tadi kan. Maksudnya kalau 100 Newton, kan? 100 Newton dia sama juga dengan 10 cm. Kalau 50 Newton berapa? 5 cm. So kita ambil pembaris, kita ukur lah pakai pembaris 10 cm daripada ujung sini ke ujung sini. Okey. Okey, selepas itu kan kita ambil protektor kan. Ambil protektor kita letak dia kat sini kan. Letak dia kat sini kan.
Berapa tadi? Ni dia tak bagi sudut dia Okey, contohlah kalau dia bagi sudut 40 darjah. Awak ambil 40 darjah, awak ukur kan. Okey, awak ukur kan. Panjang sini adalah 5 cm. Okey, dah dapat itu. Awak ambil jangka lukis kan. Ambil jangka lukis. Titikkan dia dekat satu titik pertama dengan titik kedua kan. Titik pertama, titik kedua kan. Dapat panjang ni, awak pindahkan yang tajam tu. Yang tajam tu kan. Ini tajam, nombor 1 ni tajam, nombor 2 ni pensil dia. Okay, tahu tak protektor apa? Jangka lukis. Kan ni jangka lukis. Ni tajam ni yang ada pensil. Kan. Pergi kat titik ujung F2 ni, kan, lukiskan dia. Kan. Okey, lukis macam tu. Lukis macam tu lah. Okay, lepas tu ambil jangka lukis tadi daripada nombor 1 ke titik nombor 3. Kan, titik nombor 3 ni pensil dia. Kan. Okay, ambil 5 cm, pergi kat titik yang kedua ni. Kan, yang tajam dia dekat nombor 2 sekarang. Okay, lukiskan dia. Macam tu. Dia akan jadi macam tu. Okay. Okay, nampak? Dia punya intersection dekat sini. Kan, awak pun sambunglah garisnya ke sana. Kan. Yang ini terus pindah ke sini. Okay. Okay, dah dapat itu, ambil pembaris, ukur panjang F ni. Ukur panjang F. Ukur panjang dia berapa? Ukur panjang dia. Contohlah kalau awak dapat, misal kata dapat 12 cm. Kan? So 12 cm, so F paduan sama dengan 12 darabkan dengan berapa? Kita set tadi berapa? 1 cm 10 Newton kan? Darabkan dengan 10, dapatlah 120 Newton. Okey, boleh? Okey. Jangka lukis ada, jangka lukis. Ada. Ada. Okey. Contohlah cikgu bagi cikgu bagi satu contoh lain. Okey. Ni boleh buat tak? Tapi nak tunggu awak buat ni mungkin ambil masa ni. Kan? Sini daya ni. Okey, ada 2 daya lah sini kan. Sudutnya adalah 55 darjah. Okey, 50 darjah. Okey, yang ini ni adalah 300 Newton. Yang ini ni 120 Newton. Okey. Berapakah daya paduan dia? Berapa daya paduan dia? Okey. Cikgu rasa kalau cikgu nak suruh awak lukis ni, awak akan ambil masa. Kan? Sebab itu cikgu cakap, cikgu akan ajar konsep ni kan. Nanti baru kita boleh bagi soalan bincang dalam Telegram ke apa kan. Okey. So tadi kalau kita menggunakan apa tu, kita gunakan kita gunakan pembaris. Okey. Tadi kita gunakan jangka lukis. Cikgu bagi satu cara lagi, cara yang sama tapi kita guna protektor dengan pembaris saja. Okey. Kita guna protektor dengan pembaris saja Okey, caranya macam mana? Okey, so cikgu berhenti share ni jap. Kan? Cikgu tunjukkan yang ni. Okey, so nampak kat skrin? Soalan yang sama tadi lah. Okey, ni. Nampak tak? Fakrul, nampak Fakrul? Cikgu tengah tulis apa Fakrul? Saya. Okey, so nampak tu. Okey. Apa dia mula-mula? Mula-mula kita set skala. Kan? Set skala. 1 cm agak-agak berapa yang bersesuaian ni? Kalau 10 Newton 330 cm kan? Tak boleh. Kan? 20. Berapa? 20. 20. 20 20 kalau 20, 6 situ, 15 cm. 15 cm pun panjang kat kan? 6 Newton. 6 Newton lagi banyak. 60. Okey. So cikgu cadangkan 60 lah. Okay, 60 Newton. Okey. 1 cm 60 Newton.
Okey. So kalau 120 Newton ni berapa sentimeter? 2. 2 sentimeter. Kalau 300 Newton 5. okey, 5 sentimeter Okey. So kita dah dapat dia punya ni. Okey, apa kita buat? Kita ambil pembaris. Kan. Buat satu titik dululah. Kan, buat satu titik dahulu. Kan. Kita ambil pembaris. Kan. Okey, letak kat titik ini. Kan. Ambil 5 cm 5 cm. 1 2 2 3 4 5. Ni titik dia. Kita pun garis. Walaupun dia sengit ke bawah macam ni kan, awak boleh buat segaris macam tu je. Mendatar je. Okey, 5 cm. Okey. Okey, dah buat ni. Kita ambil protektor pula. Kita dapatkan sudut dia adalah sudut 55. 55, 55 sini. 55. Okey. Nampak tak pembaris tu? Nampak. Nampak kan? Nampak. Okey, so kita ambil 2 cm. 1 2 kat situ. Okay, 2 garis. Okey. Okey, dah garis tu awak ambil ni sama juga, benda yang sama juga. Ambil pergi kat sini, titik sini pula. Kan. Okey, sudut start sama 2 cm kat sini. Okay, garis. Okey. Ini tak pakai jangka lukis tau. Ini tak pakai jangka lukis. Okay, lepas tu apa awak buat? Awak pun sambungkan ni. Tak payah sambungkan pun tak apa. Terus je buat. Sambungkanlah. Baru kita nampak apa dia punya intersection dia. Okay, dah dapat ini. Apa kita buat adalah kita pun garislah dia punya daya paduannya. Garis. Cikgu menggaris. Tu. Kan? So ini daya paduan. Lepas tu kita ukurlah panjang dia ni. Ukur panjang dia berapa? Okey, cikgu membaca. 1 2 3 4 5 6 6.5. Okey. 6.5. So cikgu dapat nilai dia adalah panjang dia adalah 6.5 cm. So maka F paduan sama je dengan tadi kita set 60 tadi kan. So 60 darabkan dengan 6.5 cm. So awak akan dapat berapa ni? Berapa tekan jap kali tu? 390. 90 Newton. Okey. Macam tu. Okey, boleh? Boleh nampak So cikgu harap awak nampak bahawa kita nak kira daya paduan ini menggunakan kaedah dalam situasi yang keempat ini kita menggunakan kaedah segi empat selari. Okey. Mana yang senang ni? Cikgu pun tak berapa kisahlah sebenarnya. Kalau ada jangka lukis pakai jangka lukis. Tapi kalau gunakan kaedah yang ni nak kena ada satu jangka lukis, yang kedua protektor. Kaedah ni pembaris satu lagi. Kaedah ini pembaris dan juga protektor je. Okay, ada dua je. So tak perlukan jangka lukis. Okey, boleh? Okey, habis tentang itu cikgu rasa cukup kot contoh itu. Kita masuk balik tadi daya paduan. Okey. Okey. Nampak balik cikgu masuk OneNote ni balik. Nampak tak skrin cikgu? Ainul nampak Ainul? Nampak. Okey, habis. Menentukan magnitude dan arah daya paduan dua daya membuat sudut. Okey, ni aktiviti lah. Kan? Okey, tak apa. Cikgu nak tunjukkan aktiviti ni juga kan. Okey, aktiviti ni. Kan? Ini awak tengok apa? Okey, kita tengok kat sini, dia gelang ni dia menyentuh kan. Dia menyentuh kat sini ni kan.
Maksudnya dia apa tu, kita punya masalah kita ada takal A, takal B kan. Takal A dan takal B ni dia ditarik tau. Dia ditarik dengan dua daya kan. Macam tadilah kita buat tadi berapa tadi? 120 Newton dengan 300 Newton tadi kan. Okay. So kalau situasi macam ni kan, maksudnya nilai daya ni belum kita dapat lagi lah, belum yang betul lagi, belum yang nilai sebenar dia kan. Tapi bila kita kita adjust dia kan, ni sudut dia kau setting lah, sudut yang diberi lah, sudut ni adalah sudut yang diberi sudut yang diberi. Okey, korang pun setting, so korang setting kan, adjust. Okey, kalau dapatlah situasi macam ni, nampak gelang dia cantik je, tak bersentuh tu kan, tak bersentuh tu maksudnya beban yang kita letakkan ini adalah beban yang nilainya tadi berapa, kita dapat 390 kan, kita dapat 300, dia adalah 390 Newton. Okey, kalau kita dapat situasi yang macam ni lah, okay, kita dapat situasi macam ni, maksudnya dia dalam keadaan seimbang lah belah ke sekeliling dia. Okay. Lepas tu dia kena main dengan daya, satu lagi dia kena main dengan dia punya sudut dia lah, sudut dia. Okay. Tak apa, tak faham yang aktiviti tu pun tak apa, cikgu risau dia akan mengconfusekan awak. Okay, habis tentang 4 situasi tadi kan. Kita akan tengok yang seterusnya pula kan. Okay, kita akan tengok yang seterusnya pula, iaitu apa dia, kita nak tengok apa yang disebut sebagai daya paduan pada objek dalam keadaan gerakan. Okay. Tengok yang pertama. Gambar rajah jasad bebas. Suatu objek adalah gambar rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak. Ni free body diagram tadi lah. Free body diagram yang cikgu cakap tadi. Kan. Rajah 1/3 menunjukkan gambar rajah jasad bebas bagi senaskah buku di atas meja. Okay. Daya-daya yang dilabel merupakan daya-daya yang bertindak ke atas buku, manakala daya ke atas meja tidak ditunjukkan. Okay. Rajah 1/4 pula menunjukkan gambar satu jasad bebas bagi sebuah beg di atas satah condong. Okay. Apabila dipertimbangkan kesan daya paduan ke atas suatu objek, gambar rajah jasad bebas boleh perlu dilukis. Rajah 1 menunjukkan dua contoh gambar rajah bebas bagi jasad trailer dalam roket dan lori yang bergerak ni. Okey. Ini disuruh lukis ni lah. Disuruh lukis gambar rajah ni. Cikgu tak nak lukis macam ni Cikgu nak buat satu titik macam ni kan. Okey, ke bawah adalah W, manakala ke atas adalah R. Okey. Apa dia R? R adalah tindak balas normal daripada meja. Macam mana dapat tindak balas normal ni? Dia sebenarnya di bawah satu hukum disebut sebagai hukum gerakan Newton yang ketiga. Ni, hukum gerakan Newton yang ketiga. Apa dia hukum gerakan Newton yang ketiga kata? Tak tahu ingat ke tak ni? Cikgu rasa kita belajar kot ni. Belajar tahun lepas. Hukum gerakan Newton yang ketiga dia kata apa? Apabila ada tindakan, maka akan ada satu tindak balas yang sama magnitud tetapi berlawanan arah. Wah. Rahman boleh ulang tak Rahman? Tak boleh. Okey, dengar balik semula. Apabila ada satu tindakan. Tindakan itu maksudnya buku ni lah kan. Buku dia ada berat tu ke bawah. Itu tindakan disebabkan oleh buku. Okey. Apabila ada satu tindakan, maka akan wujud satu tindak balas. Okey, so tindakan. So kesan dia adalah tindak balas. Akan wujud satu tindak balas yang sama magnitud tetapi berlawanan arah. Akan wujud satu tindakan yang sama magnitud tetapi berlawanan arah. Okey. Itu yang disampaikan oleh hukum gerakan Newton yang ketiga. Okey.
Hukum gerakan Newton yang kedua, kan? Hukum gerakan Newton yang kedua. Yang ini adalah Newton second law of motion tu adalah F equal to ma. Okey, yang mana dia kata apa? Dia kata pecutan berkadar langsung dengan jisim dan berkadar langsung dengan daya dan berkadar songsang dengan jisim. Kita ada satu lagi hukum hukum gerakan Newton yang pertama. Okey, yang ni apa? Yang ni apa? Tahu? Hukum gerakan Newton pertama. Hukum gerakan Newton yang pertama ni dikaitkan dengan inertia. Okey. Iaitu adalah apabila suatu objek sedang bergerak, dia akan cenderung untuk terus kekal bergerak. Kalau pegun, dia akan cenderung untuk terus kekal pegun. Okey, melainkan ada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okey. Hukum gerakan Newton 1 dan kedua ni kalau awak tak dapat ni awak ulang baliklah cikgu punya record ni Okey. Okey. Ini ada buku ada berat ditindakkan ke bawah kan. Dan dia tidak bergerak, maka kita tahu bahawa ada satu daya yang bertindak melawan dia tu. Okey, di bawah Newton third law of motion. Okey. Yang ini dah satu objek yang dalam keadaan satah condong macam ni. Ya, awak tengok W dia mesti ke pusat graviti tapi R dia dari normal dia mesti ke permukaan. Okey, R mesti datang daripada permukaan. Okey. N ini datang daripada apa ni? Daripada halangan inilah, halangan ini. Okey. Okey, yang ini berat trailer ke bawah, daya normal ke atas, daya geseran yang permukaan jalan, daya tarikan ini dia daya tarikan ataupun kalau disebabkan oleh enjin disebut sebagai daya tujah. Okey. Macam ni kan, enjin ni kan ada enjin ke bawah kan. So kita sebut dia daya tujah. Okey. Daya tujah ini arah gerakan ke atas kan. Yang lawan dia adalah rintangan, rintangan udara. Okey. Bukan. Ke bawah ni bukan daya tujah. Ke bawah ni adalah apa? Ke bawah ni adalah berat roket ni. Yang ke depan ini adalah daya tujah. Okey. Dia memperkenalkan daya-daya pada awak. Okey. Dia memperkenalkan daya-daya kepada awak. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Objek dalam keadaan pegun. Okey, berat kereta sama dengan tindak balas normal. Objek bergerak dengan hal laju seragam. Okay, objek tu dia bergerak dengan hal laju seragam Kalau dia bergerak dengan hal laju seragam, R ni dia sama dengan W kan. Manakala T ni dia akan sama dengan daya geseran. Okey. Sebab apa? Daya paduan dia masih dia kata tu daya paduan dia masih sifar kan. Okey, daya paduan masih sifar. Dua keadaan ini adalah daya paduan dia sama dengan kosong sama dengan sifar. Okey. Kalau daya paduan tak sama dengan sifar kan. Yang ini kita sebut dia sebagai dia daya tak seimbang daya tak seimbang. Yang ini adalah daya seimbang. Daya tak seimbang, daya seimbang. Okey. Kalau daya seimbang ni macam mana kita nak kenal dia pegun. Ataupun kalau dia bergerak kan. Kalau dia bergerak dengan hal laju malam. Yang ini kalau daya tak seimbang, dia akan bergerak dengan hal laju yang semakin bertambah ataupun nilai pecutan dia tak sama dengan kosong. Dia ada nilai pecutan. Yang ini pecutan dia kan sama juga dengan sifar. Dia tidak memecut. Walaupun dia bergerak tapi dia bergerak mendatar je kan. So dia tidak memecut. Itu namanya.
So pecutan dia adalah sifar. Okey. Dua situasi ini Maka situasi yang ketiga ini adalah objek bergerak dengan pecutan seragam. Kan? Objek bergerak dengan pecutan seragam ini adalah ke atas ke bawah ini adalah sama, R sama dengan W sebab apa dia tak naik atas ataupun turun bawah. Tetapi dia bergerak ke depan kan. Okey, dia bergerak ke depan kan. Bila dia bergerak ke depan dengan halajunya yang semakin bertambah kan. Dia bergerak ke depan dengan halaju yang semakin bertambah kan. So kita akan kata T ni dia akan lebih besar daripada FR. T ni dia akan lebih besar daripada FR. Okey. So daya paduan dia berapa pada paksi X ni? Cikgu sebut dia paksi X ni. Tanggap macam inilah, ini paksi X, ini paksi Y. Ke atas ke bawah paksi Y sifar lah. Kan? Sebab dia tak bergerak ke atas ke bawah, dia bergerak ke kiri ke kanan je. Macam ni dia bergerak ke kanan. Kan? Okey, so T dia akan lebih besar daripada R. Okey, daya paduannya tak sama dengan sifar. Maksudnya ada nilai daya paduan. Okey, iaitu daya paduan dia adalah T tadi kita tolakkan dengan daya geseran. Okey. Yang ini nanti awak tengok. Kan? Cikgu rasa awak macam tak berapa faham sangat lagi. Kan? Cikgu rasa awak macam tak berapa faham sangat lagi. Tak apa. Okey, kita tengok contoh ni. Tengok contoh. Kan? Apa yang cikgu sebut tadi, cikgu rasa macam awak tak faham lagi. Tak apa, tak apa. Okey, kita tengok contoh. Raja menunjukkan sebiji buah kelapa berjisim 2 jatuh dengan pecutan. Jatuh dengan pecutan. Bila dia kata jatuh dengan pecutan, kan? Maksudnya dia ada nilai pecutan, maksudnya ada daya paduan tau. Okey. Tadi kan cikgu sebut tadi, kalau pecutan dia tu nilai pecutan dia tu tadi, nilai pecutan dia A dia tu tadi tak sama dengan kosong, maksudnya ada daya paduan. Kalau A sama dengan kosong, kan, daya paduan F padu dia adalah mesti sifar. Okey. Ni kalau tak sama dengan kosong, dia ada nilai daya paduan. Okey. Lakarkan gambar raja bebas bagi buah kelapa tersebut. Okey. Ni kan buah kelapa ni kan. So gambar raja bebas dia senang je lah. Kita buat titik macam ni kan. Ke bawah ni adalah berat bagi apa? Berat bagi buah kelapa. Ke atas adalah apa dia? Ke atas. Ke atas adalah apa? Ke atas adalah R iaitu rintangan udara. Sebab dia ambil kat tengah-tengah ni lah. Okey. Tapi kalau dia duduk dekat bawah dah, dekat permukaan tanah, kan? Dia W kan. Ke atas adalah dia akan jadi baru iaitu N daya kalau dia dah sampai kat tanah, daya normal. Tapi kalau dekat udara ni dia adalah rintangan udara. Okey. Okey, ni dia tunjukkan seperti langgar majah. Ambil titik tengah dia. Ini bukan jawapan dia Jawapan dia titik je tau. Jangan lukis buah kelapa dia. Gambar raja bebas dia tu, kan? Gambar raja jasad bebas tu mesti titik je ni. Hitung daya paduan F yang bertindak ke atas, ke atas buah kelapa. Okey. Hitung daya paduan yang bertindak. Okey. So langkah satu mengenal pasti masalah. Masalah dia disuruh cari daya paduan. Yang kedua mengenal pasti maklumat yang dia beri. So maklumat yang dia bagi jisim buah kelapa. Lepas tu pecutan. Langkah tiga pastikan menggunakan mengenal pasti rumus. Kan? Rumus ni adalah di bawah Newton second law of motion. Awak dah belajar atau lepas. Kan? Selesaikan masalah. So masukkanlah nilai dia. Jisim dia M, pecutan dia 9, dapatlah 18 Newton. Okey. Okey, soalan C dia kata nyatakan arah daya paduan tersebut. Arah daya paduan ke arah mana? Kan? Arah daya paduan adalah ke bawah. Maka arah daya paduan adalah ke bawah. Buah kelapa tu memecut ke arah bawah kan. So daya paduan dia ke arah bawah lah. Kan? Ke arah bawah. Berapakah magnitud rintangan udara yang bertindak ke atas buah kelapa? Berapa nilai magnitud rintangan udara? Okey, jisim buah kelapa 2 kg, pecutan graviti 9 kan. Okey, berat buah kelapa kan. M darabkan dengan G, 2 darabkan 9. 9.81 dapatlah 19.62 Newton.
Okey. Dapatlah 19.62 Okey, kalau cikgu lukis balik tadi yang cikgu dah lukis kat atas tadi, kat sini tadi cikgu cakap apa, W kan? Dekat sini adalah dia punya R dia, rintangan udara. Sekarang ni dia memecut ke bawah A. Ingat cikgu buat titik ini yang cikgu lukis adalah daya-daya saja tau. Kalau pecutan kita buat kat mana? Kita buat dekat sebelah dia. Kan? A ke bawah. Okey, A ke bawah. Okey, A ke bawah. Macam tu. Okey. So di bawah Newton second law of motion, jumlah daya-daya sama juga dengan M darabkan dengan A. So apa daya yang kita ada? Kita ada daya W, kita ada daya R. Okey, sama juga dengan M. M dia berapa? 2 kg. A dia berapa? A dia berapa A dia 9. Okey. W ni, okey, sekarang ni jumlah daya-daya ni kan, dia positif daya ini adalah kena ikut arah pecutan ke bawahan, ke bawah positif. So maksud W ni positif, R ni dia akan jadi negatif. So apa, dia lawan arah. Okey. So W ni kita dah dapat tadi, iaitu 19.62 ni, W ni 19.62 tolak R sama dengan 9.18. So kita akan dapat nilai R sama dengan 1.62 Newton. Okey. Rasa macam tak faham juga lagi. Kan? Betul Rahman? Faham sikit. Okey. Cikgu pun silap juga ni. Sepatutnya cikgu suruh awak belajar dulu sikit tentang apa, daya satu dulu. Okey. Okey, ni pasal penumpang ni. Okey, tak apa. Kita tengok terus pasal penumpang ni. Ada yang boleh cerita ni pasal ada penumpang ni. Okey, lakarkan gambar rajah bebas menggunakan simbol W untuk berat penumpang dan simbol R untuk tindak balas normal. Nampak dia buat. Okey. Sepatutnya kat sini dia buat ni kan. Sepatutnya buat titik je. Buat titik, okay, W ke bawah dan R ni ke atas. Okey, settle yang pertama. Hitung magnitud tindak balas normal. Dia kata berapa nilai R ni kan, apabila lift kan, dalam keadaan pegun, bergerak dengan pecutan, bergerak dengan hal laju seragam. Okey. Ada 3 situasi Ada 3 situasi. Okey. Ini kalau ada orang ni, cikgu letak penimbang kat sini. Ada penimbang kan. Cikgu letak apa ni tadi? Muiz. Cikgu letak apa cikgu cakap tadi? Muizuddin. Penimbang. Okey, penimbang Dan penimbang ni dalam unit Newton dalam unit Newton. Maksudnya dia timbang berat, dia bukan timbang jisim. Okey. Maka bacaan penimbang ini akan mewakili R Bacaan penimbang itu mewakili R. Bacaan penimbang itu mewakili tindak balas normal. Okey, kalau kita tak penimbang. Okey. Okey, kita tengok situasi pertama. Situasi pertama dalam keadaan pegun objek itu dalam keadaan pegun. So bila dalam keadaan pegun, daya paduan sama juga dengan sifar. Kan? So bila sifar, R sama juga dengan W. Kan? Ataupun kalau cikgu tulis yang macam tadi, kan, cikgu cakap apa? Sum of F equal to M darabkan dengan A kan. Sebab dia pegun, tidak bergerak, A ni sama juga dengan sifar. So jumlah daya-daya sama juga dengan kosong. Okay. Ni jumlah daya-daya ni adalah jumlah daya-daya. Apa daya yang ada? Kan? Tadi kita dah lukis tadi. Kan? Kita dah lukis tadi. Iaitu W dengan R saja. So kita tulis sini. R dengan W. Sama juga dengan kosong. Okay. Disebabkan dia dalam kategori daya seimbang. Kan? Tadi kat atas tadi cikgu ada sebutkan macam mana kita nak kenal daya seimbang ni. Daya seimbang ni adalah apabila dia punya daya paduan sifar. Apa tu, jumlah daya-dayanya sifar, pecutan dia sifar, dia tidak bergerak. Dan kalau dia bergerak dengan hal laju seragam. Itu pun dalam keadaan daya seimbang. Kalau dia bergerak dengan hal laju seragam. Itu daya seimbang. Kalau tak seimbang pula,
dia bergerak. Tapi dia bergerak dengan laju yang semakin bertambah. So, bila dia bergerak dengan laju yang semakin bertambah, dia ada nilai pecutan. Okay. So, kalau jenis yang seimbang ni, atas ataupun bawah, tak kisah. So, awak boleh tentukan sendirilah sebenarnya. Kan? Kalau awak nak belah atas positif pun boleh, belah bawah positif pun boleh. Kan? Sebab apa dia daya seimbang. Kalau yang tak seimbang tadi, yang ada nilai pecutan tadi, arah daya positif mesti ikut arah pecutan. Aiman, cuba ulang balik cakap apa ni? Arah daya positif ni dia mesti ikut arah pecutan. Okey, bagus. Okey, itu bagi daya tak seimbang. Tapi kalau yang seimbang ni awak tak kisah sebenarnya. Belah atas positif ke, belah bawah positif ke, tak kisah. Okey. So, cikgu anggap ke bawah adalah positif. So, W ni positif. R ni ke atas kan, so dia jadi negatif. Tanda negatif ini cikgu dah sebut semalam. Tanda negatif ni bukanlah nak cakap bahawa nilai daya itu adalah negatif. Tetapi nak cakap bahawa arahnya berlawanan arah. Okay. So yang ini kita pindahkan ke sebelah. So kita akan dapat W sama dengan R. Itu yang dia boleh tulis ni. R sama dengan W. Okay. So R sama dengan W, R sama dengan M darabkan dengan G, M ni 60 darabkan 9.81 dapatlah 588.6. Okey. Okey, kemudian yang kedua pula. Dia kata apa? Dia memecut okey ke atas. Okey, dia memecut ke atas dengan nilai 1.2. Okey, dia memecut ke arah atas. Kalau cikgu lukis gambar rajah daya dia, ni cikgu lukis gambar rajah daya dia kan. W ke bawah kan, R ke atas kan, dia memecut kan, dia memecut ke arah atas kan. So maksudnya apa? A dia ke atas, dia ada nilai pecutan disebut tadi kan, A dia ke atas. Okay. So kita guna persamaan ni, sum of F equal to M darabkan dengan A. So apa daya-daya yang kita ada? Daya-daya yang kita ada tetap sama, iaitu R dan juga W. So R W sama juga dengan M. M ini apa? M ni adalah dia punya jisim, iaitu 60. Darabkan dengan A dia adalah 1.2. Nampak? A dia 1.2. Tadi kalau perasan, A di sini sama dengan kosong. Kan? Yang ni A dia ada nilai. Okey. Lepas tu cikgu cakap apa? Arah daya positif adalah mesti ikut arah pecutan. Okey. So yang positif adalah R. Yang positif adalah R. So R positif. Maka W ni dia akan jadi negatif. Sebab apa? Dia ke arah bawah. Okey. So dapatlah, kita akan dapat R sama dengan tolak. W tadi kita dah kira. W ni berat tau. Berat tu adalah jisim. Jisim dia 60 kan. Darabkanlah dengan 9.81. Ni W sama dengan M darabkan dengan G, iaitu 60 darabkan dengan 9.81. Okey. Sama dengan 60 darabkan dengan 1.2. So R sama juga dengan, yang ni pindah sebelah, dua-dua akan jadi positif. Okey, 60 darab 1.2 ni dapat 72, tambahkan dengan 588.6. Okey. So dapatlah jawapannya 660 Newton. Okey. Betul. Okey. Okey, tak apa, tak faham sangat lagi. Sikit-sikit pun okey ni, sikit-sikit pun okey. Okey, lepas tu yang kedua dia kata, yang ketiga, bergerak dengan laju seragam 8. Oh, dia bergerak dengan laju seragam. Kalau bergerak dengan laju seragam, daya seimbang. Daya dia tu seimbang. Kan? Bila daya seimbang, sum of F equal to MA, daya seimbang, maka A ni sifar. Kan? So nombor 3 ni sebenarnya sama macam nombor 1. Dia seimbang. So dapatlah 588.6. Okey. Okey. Okey, yang bawah ni yang contoh 3 ni contoh 3 ni cikgu tinggalkan dulu kan. Okey, kita tengok contoh mudah dulu sikit kan, contoh mudah. Okey, ni kita revise balik Kita revise balik. Okey, awak tengok je gambar ni. Tengok je.
tentukan magnitud dan arah daya paduan dalam keadaan berikut. Okey, nombor 1 ni. 1A. So berapa jawapan dia? Tengok je. Ambil kalkulator kira. Okey, Azrif, apa jawapannya? Azrif. Ni dalam buku teks. Jawapan dia ke kanan 15. Magnitud dia 15. Okey, 15. Okey. Soalan B. Adib. Soalan B. Ke atas ke bawah ni? Adib Diayudin. Dia ke bawah dari 13. Berapa? 13. 13. Betul-betul. Putus. Okey, tak apa, tak apa. Tutup. Mic. Haziq Nizam. 6 Newton ke bawah. Okay, 6 Newton ke bawah. Okey. Soalan nombor 2 pula. Daya-daya yang bertindak ke atas sebiji bola yang ditendang serentak oleh 2 orang pemain. Lakarkan gambar rajah yang menunjukkan daya 240 dan daya 160 dan daya paduan. Okey. Okey, so cikgu lukiskanlah So gambar rajah daya dia, yang ini pindah sini kan. So kat sini jadi 180 Newton. Okey, so ini dia punya gambar rajah daya dia. Ingat daya paduan dia ada 2 tanda apa? 2 tanda garis ni kalau daya biasa je satu je anak panah dia. Okey. Okey, lepas tu hitung magnitud daya paduan. Kan? Itu magnitud daya paduan. Yang ni awak guna apa ni? Awak guna Pythagoras theorem 180 square 240 square kan. So dapatlah dia punya nilai ni. Okey, cikgu rasa awak dapat kot nilainya. Kan? Awak dapat. Okey, tentukan arah gerakan bola tersebut. Kan? Apa jawapannya? Tentukan arah gerakan bola tersebut. Kan? Ataupun jawapannya. Dah kira jawapannya berapa? Sebab awak pakai buku teks ni, dalam buku teks ni ada jawapan praktis sumatif. Oh, ni formatif. Formatif tak ada jawapan. Okey. 300. Berapa? 300 Newton. Okey, 300. Okey, 300 Newton. Okey. Okey, tentukan arah gerakan bola itu. Okey, ni nak sebut apa? Okey. Tak dapat jawapan kan? Tak dapat jawapan. Ideal tidur ke tu? Ideal. Okey, untuk dapatkan jawapan ini, awak kena dapat awak kena dapatkan sudut ni Dapatkan sudut theta. So awak akan sebut dia bergerak ke kanan kan? Ni ke kanan kan, dia akan bergerak ke kanan dengan sudut kan theta. Sebut macam tu. Kalau ditanya arah macam ni kan, sebut ke kanan dengan sudut theta macam tu. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Okey, cikgu tengok dah pukul 9 ni kan, pukul 9 kan. Sekarang ni cikgu nak ambil kedatangan lah sebenarnya kan. Cikgu ambil kedatangan so dah pukul 9 kan. Maksudnya memang teruk benar ni siapa yang tak datang ni kan. So
So apa tu Hafiz. Hafiz pun masuk lambat kan? Saya masuk setengah jam lambat tadi tu. Okey, cikgu perasan yang tak ada Faris Daniel. Kan. Berikut ni ada 23, 22, 5 orang tak ada. Okey, Faris Daniel. Okey. Siapa lagi tak ada? Okey, kalau tengok senarai cikgu ini yang tak ada adalah dalam ni pun ada 25 je. 25 orang yang dalam ni. Muhammad Aiman Muhammad Aiman bin Muhammad Faiz. Muhammad Aiman bin Muhammad Faiz tak ada kan? Dia ada masalah internet je. Saya ada tapi tadi lambat sebab masalah internet. Okey. Ada. Okey. Haris cikgu. Tak ada lagi? Haris tak ada. Okey, 2. Lagi 3 orang. Sebab cikgu punya dalam tu cikgu bawah ada 22 22. Siapa lagi tak ada? Aziz Aikal. Okey, Aziz Aikal. Hazim ada Hazim. Aziz Muhammad Aziz. Muhammad ke dia tak ada Muhammad kan? Aziz Aikal tak ada Muhammad. Okey. Azim. Oh, Hazim. Dia ada internet. Juga. Muhammad Azim. Itulah. Dia pakai topi ya kan? 1, 2, 3, 4. Seorang lagi. Irfan Haji. Ha? Irfan Haji. Irfan Haji. Okay, so ada 5 orang yang tak ada. Okay, boleh nampak skrin cikgu ni Skrin cikgu masih boleh nampak? Okey. Okey. Soalan yang contoh 3 ni cikgu tinggalkan dulu kan. Okay, cikgu tinggalkan dulu. Kita jawab yang mudah-mudah dulu. Bagi awak macam faham senang sikit. Okey, buka modul awak pula. Kan. Okey, buka modul awak. Okey, dalam modul awak ni dia awal-awal dia ada nota Awal-awal ni dia ada nota. Okey. Ini situasi 1 kan, situasi 2 kan, lepas tu situasi 3. Okey, lepas tu situasi 4. Situasi 4 ni cikgu nak awak gunakan kaedah B ni kaedah segi 4. Kaedah segi 4 selari Okey, ini yang langkah yang segi 4 selari macam mana nak buat. Lepas tu dia ada sebut hukum gerakan Newton kedua. Okay, iaitu F equal to M darabkan dengan F equal to ME. Hukum gerakan Newton pertama tadi adalah apabila pada permukaan lah. Pada permukaan dia bersentuh macam ni, maka wujud satu lagi daya. Normal namanya. Okay. Daya normal. Okay. Yang ini dah value lah. Okay. Okay. Daya paduan F dan gerakan objek. Ini yang cikgu nak cakap tu, iaitu bila F sama dengan kosong, daya paduan sifar kan, objek dalam keadaan pegun ataupun kalau dia bergerak dengan hal laju seragam. So dia berada dalam keadaan keseimbangan, dia berada dalam keadaan keseimbangan daya. Okay. Kalau daya paduan tak sama kosong, objek bergerak dengan pecutan seragam awak boleh tambah sikit. Dia akan bergerak dengan hal laju
semakin tambah sini. Okay, semakin halajunya semakin bertambah. Kan? Kalau yang ni, halaju ni kan, kalau halajunya adalah 10 kan, dia pun bergerak tang 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 tang, sama juga halajunya 10. Tapi kalau yang ni, ini per masa lah per masa. Ni T1, dekat sini T2, sini T3, sini T4 kan. Bertambah dengan masa. Kalau ini pula, kalau dia start dengan V10, tang 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 tang, mungkin kat sini dah jadi V100. Kan, maksudnya dia halaju semakin bertambah. Itu yang kita katakan bahawa dia ada pecutan. Okay? Dia ada pecutan. Okay, so dia berada dalam keadaan daya tidak seimbang. Okay. Daya paduan dalam gerakan lift. Okay. Cikgu sebenarnya tak berapa minat juga sebenarnya bila dia bagi ringkasan macam ni tau. Kan? Sebab cikgu nak awak buat apa, awak faham macam cikgu faham tadi. Kan? Kita faham macam cikgu faham tadi, iaitu adalah apa? Kalau awak tengok cikgu buat tadi apa? Kan? Mula-mula satu tadi cikgu apa? Tentukan daya-daya yang ada. Kan? Okay, kita tentukan daya. Kan? Okay. Kita tentukan daya-daya yang ada. Okay, yang kedua kita cek. Kita cek sama ada dia seimbang. Kan? Dia seimbang ataupun ini ada apa ni? Apa ni? Tidak, ada orang mengganggu cikgu ni. Cikgu ada yang tak nampak. Ada yang tak nampak? Ada yang tak nampak skrin maksudnya? Siapa tak nampak skrin kat tangan? Okay, cikgu unshare balik semula. Okay, cikgu share balik. Okay, boleh nampak Hafiz, boleh nampak Hafiz? Cikgu tak dengar suara awak. Hafiz, cikgu tak dengar suara awak. Tak nampak. Ha? Orang lain yang tak nampak. Okey, siapa yang tak nampak tu? Tadi yang beritahu saya Haziq Izzuddin. Haziq Izzuddin. Mana Haziq Izzuddin? Tak on kamera pun. Haziq Izzuddin nampak ke tak? Oi, Haziq Izzuddin. Okey. Tak apa, cikgu teruskanlah. Takatnya baru seorang lah. Ainul nampak kan Ainul? Ainul? Nampak ya? Hafiq nampak tak Hafiq? Muhammad Hafiq bin Aris. Muhammad Hafiq bin Aris. Muhammad Hafiq bin Aris. Cikgu cakap dengan awak sekarang. Muhammad Hafiq bin Aris. Muhammad Hafiq bin Aris. Ini dia dengar benda lain ni sebenarnya ni. Hafiq Aris ni. Kan? Macam mana kita nak kacau dia? Hafiq Aris. Kan? Hafiq Aris. Hafiq Aris. Kau dengar lagu apa tu? Tadi tak connect. Tadi tak connect kan? Connect. Sebab earphone kau tu kau connect dengan lagu kan? Tak. Habis tu, bila cikgu cakap kau tak dengar, kau tak kesian dengan cikgu ke? Kan? Confirm lah tu. Sepatutnya kalau dah lekat earphone, memang patut dengar suara cikgu. Masa kau tak dengar tu, kau dengar benda lain. Kan? Betul tak Fik? Baik kau mengaku. Tak cikgu, tak connect tadi. Kau tak connect habis kau dengar apa dalam earphone kau tu? Kau dengar lagu kan? Tak. Ha? Tak dengar.
Ingat. Habis tu kau buat apa? Macam orang gila pula. Ditutupnya telinga macam tu. Lepas tu apa boleh kata tak dengar. Kalau awak tak perasan tak dengar, patutnya dah letak earphone dekat telinga, maksudnya patut boleh dengar lah suruh cikgu. Kalau awak tak dengar, awak akan adjust. Kenapa tak dengar pula suruh cikgu Ha? Ingat cikgu tak cakap tadi. Ingat cikgu tak cakap apa. Macam ke? Macam tak apa logik kau bagi alasan. Cikgu ni bukanlah tak pandai sangat dengan internet ni. Kan? Baik kau aku, betul tak? Betul tak kau dengar lagu lain tadi? Tak cikgu, tak. Ha. Tak. Lambat je respon kau. Jangan menipu yang lain-lain Ha. Pegang earphone buaya kan besar. Tak ada kan? Tak ada. Ini semua kecil-kecil je earphone. Kan? Lepas tu bila cikgu cakap awak tak dengar pula kan? Jangan macam tu. Okay. Awak SPM pun nak kata lama. Okay. Tak lama dah ni sebenarnya. Okay. Okay, so kita teruskan. Okay. Okay. Macam cikgu cakap tadi, cikgu tak nak awak hafal ni tau. Jangan hafal macam ni sangat. Kita kena faham. Okay. So bila awak faham, awak akan dapat apa tu, bukan saja masalah ni, masalah-masalah lain pun awak akan dapat apa tahu. Okay. Okay. Tentukan daya. Apa daya-daya yang ada kat situ kan. So bila kita dah tentukan daya-daya tu, kita check dia seimbang ataupun tak seimbang. Seimbang ataupun tak seimbang. Okey. Kalau dia seimbang kan. Kalau dia seimbang ni nanti kita akan pakai formula sum of f equal to sifar. Yang ini sum of f equal to m darabkan dengan a. Itu je bezanya. Sebenarnya dia masih yang atas ni masih formula yang bawah ni juga sebenarnya. Cumanya cikgu dah darabkan siap-siap sebab A-nya sebab kita tahu kalau seimbang dia tidak memecut. Okey. Okey, tu yang kedua, yang ketiga. Okay, yang ketiga apa kita buat? Kita lukis gambar rajah daya. Okey, lukis gambar rajah. Okey, lukis gambar rajah daya. Kan? So bila dah lukis gambar rajah daya, gambar rajah daya ni yang susahnya adalah apabila dia dalam keadaan tak seimbang sebab dia ada pecutan kan. Pecutan juga cakap kita lukis kat belah tepi. Okey. Kemudian yang keempat, kita pun selesailah menggunakan formula F equal to M darabkan dengan A ni kan. Kalau dia seimbang, F sama dengan kosong. Kalau tak seimbang, F equal to M darabkan dengan A. So dapatlah dia punya jawapannya. Okey. Okey. Okey, tengok macam cikgu cakap tadi, mesin penimbang ni akan mewakili bacaan apa? Mesin penimbang akan mewakili bacaan R. Mesin penimbang tu akan mewakili bacaan R. Okey. Okey, bawah dia resultant force and pulley system. Ni dia bagi pulley system kan. Dia punya konsep dia sama macam yang cikgu sebut kat atas ni tadi. Yang atas ni tadi Yang atas kan. Okey. Kita tengok yang mudah dulu sikit, kita ulang kaji balik yang dah. Ni susah tau ni. Ini susah tau. Kan? Cikgu biar dulu ni. Kan? Nak kata susah tak susah sebenarnya kalau awak faham ni tentang ni tadi, kan tak ada masalah. Okey. Cikgu nak perkenalkan satu daya, iaitu daya tegangan tali Tadi daya normal dah. Kan? N tu daya normal. Lepas tu R tu adalah rintangan udara. F daya geseran. Lepas tu F kalau besar ni biasanya daya tarikan ataupun daya tolakan. Okey. Lepas tu T ni merupakan tegangan tali. Dia daya tapi kita simbolkan dia dengan huruf T. Kalau ada tali sini, ada puli, contohnya tali ni ditarik, maka dia akan wujud daya kat sini, daya tegangan tali. Kan? Okay. Disebut sebagai daya tegangan tali lah. So maksud pada tali tu ada daya, disebut sebagai daya tegangan tali. Okay. Ini awak isi. Kan? Dah buat belum? Rahman dah buat, Rahman? Belum cikgu.
Kalau belum cikgu nak suruh awak buat sekarang macam rugi tau. Okay, rugi je masa. Okay, nanti awak buat. Okay, kita akan tanda nanti kelas yang seterusnya nanti. Lepas tu dia ada yang soalan kedua tu pasal boot juga. Kan. Lepas tu B pun sama. Kan. Okay, B pun sama. Cikgu nak cari soalan lift sebenarnya. Okay, ni awak buat. Uji kendiri pun buat. Kan. Okay. Alah yang ni awak kena buat dulu. Okay, awak kena buat. Kalau awak tak buat, nanti cikgu cakap macam ni je, nanti awak takkan ingat sangat lah. Awak takkan ingat sangat. Okay. So kita patah balik, pergi kat sini balik. Okay, kita pergi sini. Jadi dia punya ulang kaji. Ataupun cikgu bagi soalan troli balik tadi. Okay, dengar. Cikgu bagi soalan apa lift. Soalan lift tadi. Okay, dengar soalannya. Kan, so ni ada satu lift. Kan. Ada orang dalam dia. Kan. Ada orang dalam dia. Kan. Orang ini dia berjisim 40 kilogram. Okey, 40 kilogram. Kan. Okey. Dia berjisim 40 kilogram. Apa berlaku? Apa berlaku? Lift ini sekarang dia turun ke bawah. Kan. Ini ada penimbang dia ada penimbang sini. Kan. Ini. Dia turun ke bawah Dia turun ke bawah dengan pecutan 3 ms negatif 2. Kan? So soalannya, berapa bacaan ini? Dia punya reading dia ni berapa? So, dia punya reading ni dalam Newton dia boleh baca dalam Newton. So berapa bacaan dia sekarang? Okey, itu soalannya. Yang ni cikgu nak bagi awak jawab sekarang. Boleh tak? Buat lukis gambar tu, lukis. Buat dekat dalam modul tu boleh. Ada ruang tak? Cuba tengok. Ada satu ruang dalam modul tu kan. Buat kat modul tu. Kalau buat kat kertas hilang pula kertasnya. Ada 25 orang, maksudnya ada 2 orang yang baru masuk lah. Siapa yang baru masuk tu? Baik mengaku. Saya cikgu. Apa tu? Akmal. Akmal. Akmal memang dah ada tadi ni. Tadi ada 5 orang tadi. Yang cikgu tanda tadi 5 orang. Aziz Haikal, Irfan Haziq, Haris Daniel, Haris, Hazim Daniel. Siapa tu? Saya dah masuk tu. Siapa tu? Irfan Haziq. Irfan Haziq. Irfan Haziq. Kenapa awak baru masuk? Tak boleh connect tu aku. Internet lambat. Memanglah tak ada connect kalau kau baru buat 5 minit je lepas. Kan? Patut buat sebelum pukul 8 tadi. Kan? Okey. Siapa lagi? 25, 24. 3 orang. Ada yang 2 nama ke sini? Ada yang masuk 2 nama Si Muizzuddin tadi. Muiz ada 2 nama. Okey, betul lah. Ada 4 orang. Okey. Okey, macam mana? Boleh? Aziz Izzuddin, mana buku kau? Keluarlah buku kau.
Cikgu ingatkan sekali lagi dalam kelas cikgu pastikan apa? Buka kamera. Buka kamera. So kalau awak tak buka kamera tu awak tak respect kat cikgu lah. Kalau 2-3 kali kau tak respect cikgu, kau pindah sekolah je lah. Kau tak suka cikgu kat sini. Cikgu. Ha, Azizudin cakap dia tak boleh buka kamera. ni ke? Tadi boleh ya? Tak ada chat saya cikgu. Okey. Ada yang dah dapat jawapan? Danish, Haikal Danish. Lagi sikit tu. Lagi sikit. Jawapan dia 572.4 Newton cikgu. 570 2.4. 2. Okey, 570 lah pegang itu kan. Okey, ada lain nak bagi jawapan lain tak? Ada siapa-siapa nak bagi jawapan lain? Cikgu. Ha, 272.4. yang lain? Saya dapat 272.4. Tu cikgu dah tulis dah tu. Okey. Okey, lain. Ada tak nak bagi jawapan lain? Farhan, berapa jawapan awak? Farhan. Muhammad Farhan. Cikgu, internet Haji Izzuddin dia perlahan. Okey, tak. Cikgu Cikgu tanya punya- Farhan ni. Oh, okay. Cikgu punya screen pun dia tak dapat detect. Ya ke? Awak mute tu Farhan. Awak Farhan, awak mute tu. Berapa jawapan awak? Sama-sama. Jawapan awak sama. Lepas tu tulis magnitude lah, jangan tulis sama. Okey. Okey. So kita tengok Okey, apa tadi step 1 kita tengok. Kita tengok daya-daya yang ada. Kan. Kalau kita tengok daya yang ada adalah pertama W dia kan. Okay, yang kedua adalah R. R ini mewakili bacaan apa tu penimbang ni sebenarnya. Okey, dua je daya. Tak ada daya lain dah. Okey. Itu satu. Nombor dua, kita kena kenal pasti dia daya seimbang ataupun tidak. Kan? Ni seimbang ke tidak? Okey, jawapannya adalah dia tidak seimbang. Sebab apa? Pecutan dia ada nilai. Okey, so dekat ruangan jawapan awak, pertama awak lukis ni lah. Awak buat gambar raja daya ni, kan, W, sini adalah R. Dan lepas tu kat tepi ni pecutan dia, A. Okey, macam ni gambar raja daya dia. Okey, lepas tu kita pun buat sum of F kan equal to M darabkan dengan A. So sum of F adalah daya-daya yang kita ada. R, lepas tu kita ada W, sama juga dengan M. M dia bagi berapa? 40 kg. Pecutan dia bagi 3. Okey.
Cikgu cakap apa? Arah, kalau tak seimbang ni, dia special sikit, iaitu arah daya positif mesti ikut arah pecutan. Pecutan ke bawah. So W ke bawah. So W positif. R ni dia jadi negatif. Okay. So negatif R, W ni adalah M darabkan dengan G. M darabkan dengan G. So tambah M. M dia adalah 40. G adalah 9.81. Sama juga dengan 4 darab 3, 12. 120. So R ni kita pindah sebelah, 120 kita pindah sini. So kita akan dapat R sama juga dengan, jadi positif kan. So 40 per darab 9.81 apa? 40 darab 9.81. 364. 300 360. 360. 392.4. Okey, tolakkan dengan 120. So tolak dapatlah 3, bukan 3, 2, 7, kosong kan? 20.4. 272. 72 je. 272.4. 40 darabkan dengan 40 darabkan dengan apa tu 9.81 kan. Tolak 120. Okey, 272 272.4. Okey, ni jawapannya. Ni salah jawapannya. Okey, bagus. Ramai dapat 272 tu. Faham tu. Okey, kita pergi yang ketiga ni. Last. Okey, kita pergi yang ketiga last. Nampak dia lain sikit. Okey, tengok. Okey, Raja menunjukkan sebuah troli berjisif 1.2 kg. Kan? Ni 1.2 kg. Okey. Okey, di atas sebuah meja ditarik dengan pemberat. Okey, troli itu bergerak dengan pecutan 4 meter per second. Oh ni. Ini dia bergerak ke sini kan. 4 ms negatif 2. Nampak dia bergerak ada pecutan. Confirm lah ini adalah daya tak seimbang. Dan menentang geseran 6 Newton. Dia tentang geseran 6 Newton. Kat sini ada satu geseran kan. Geseran FR cikgu tulis. Nilai dia adalah 6 Newton. Okey, lakarkan gambar raja bebas bagi troli dan pemberat. Kan, bagi troli dan pemberat. Okey. Ini dia sebut W berat troli, okay, R tindak bala normal. Kan, apa lagi? FR daya geseran, T tegangan benang, B ni adalah berat pemberat. Oh, B adalah berat pemberat. Okey. B adalah berat pemberat. Okey. Awak tengok dia buat dekat sini Okey, dia buat dekat sini. Okey, nampak tu B, T, tegangan tali, R, W, FR. Okey. Settle lah tu. Tapi bila nak selesaikan masalah, kan? Nak selesai masalah, awak kena ambil satu kawasan tau. Kalau ambil troli je, satu jasad ni je. Kalau ambil pemberat, kawasan pemberat ni saja. Okey, tak boleh lepas ni. Okey, bandingkan berat troli W dengan tindak balas R. Berat troli W sama juga dengan tindak balas normal R. Okey. Dia kata bandingkan berat troli dengan tindak balas normal R. Kan? Jawapannya sama. Sebab apa? Kenapa ni kan, ni troli dia tadi. Troli dia kan. W ni R kan. Okay, kenapa W ni dia kata sama dengan tindak balas normal? Sebabnya troli ni dia hanya bergerak ke kiri, ke sini je. Dia tak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Kalau bergerak ke atas ke bawah maksudnya ada daya paduan pada paksi Y. Okey, pada paksi Y So sekarang dia bergerak ke kiri ke kanan saja, so tak ada nilai pada paksi Y. So pada paksi Y dia dalam keadaan seimbang lah kan. Okey. C. Hitung daya paduan yang bertindak ke atas troli F. Okey. Hitung daya paduan yang bertindak ke atas troli troli F So maksudnya dia nak apa kat sini? Dia nak
daya bersih lah, daya bersih kan pada troli tersebut. Okay, so kalau cikgu lukis pada troli kan, sebab ke atas dan ke bawah tak ada peranan dah kan, sebab dia sifar. So kita tengok yang hanya daya pada paksi X saja. Okay, so daya pada paksi X kita ada kan, apa tu, kita hanya ada tegangan tali kan. Lepas tu kita ada daya FR, iaitu daya geseran saja daya geseran. Okey. Okey, sebenarnya bila kita selesaikan masalah ni, kita akan pakai formula F equal to M darabkan dengan A, di mana jumlah daya-daya ni, sebab kita tak tahu daya geseran, kita tak tahu daya tegangan tali kan. Tapi kita ada jisim. Jisim kita adalah 1.2 kg. Kita ada pecutan. Pecutan kita adalah 4 kan. So kita akan dapat daya bersihnya adalah 4, daya paduan dia adalah 4.8 Newton. Okey. Cikgu tak boleh selesaikan yang macam tadi sebab apa? FR cikgu tak tahu, T cikgu tak tahu. Kan? Tapi cikgu tahu dia bergerak dengan pecutan dan ada jisim, kita kira yang belah sini. Kan? So sama dengan 4.8 Newton. Okey. D pula, hitung tegangan benang. Ni disuruh hitung tegangan benang apa tali ni kan. Okey. Tapi FR dibagilah kan. FR dibagi kan. FR dibagi. Ya, dia tu 6 Newton. So barulah kita boleh kira yang kedua ni, D ni kan. Kita akan pakai formula ni, bukan formula. Okey, sum of F, nak kata formula bukan, cikgu nak awak faham tentang dia punya konsep dia. Okey, apa dia daya-daya dia? Daya-daya yang kita ada adalah FR, kita ada tegangan tali, sama juga dengan M. M ni 1.2, A dia tadi 4 kan. Dia memecut ke sana, arah sana kan. Arah sana, so tegangan tali positif lah. Yang friction ni adalah negatif. So negatif 6 tambah T sama dengan 4.8. So yang ni pindah sebelah. So T awak akan dapat, tambahlah kan, 10.8 Newton. Okay, macam tu. Okay, D. Lepas tu E pula. Berapakah jisim pemberat? Berapakah jisim bagi pemberat? Berapakah jisim bagi pemberat M? Okay. Bila pergi kat pemberat M pula, kan, cikgu lukis gambar ajar daya dia kat sini, ke bawah, ke atas. Ke atas ni adalah tegangan tali. Okay. Ke bawah dia adalah dia punya W. Okay. Dia memecut ke mana? Dia memecut ke bawah. Berapakah pecutan dia? Pecutan dia adalah 1, pecutan dia adalah 4. Sama lah kan? Kalau sini memecut dengan nilai 4, kan, dia turun ke bawah, mestilah nilainya, pecutan dia, A dia sama dengan 4 juga. Boleh faham tu? Pecutan bergerak ke sini 4, so yang turun ke bawah ni adalah 4 jugalah. Okay. Yang turun ke bawah adalah 4 juga. Okay. Okay, so lepas tu apa kita buat? Kan? Kita buat apa? Sama macam tadi, sum of F equal to M darabkan dengan A. Sum of F ini adalah kita ada T, lepas tu kita ada W, sama juga dengan M. M dia berapa? Dia ada bagi tak? Mana dia nak bagi? Dia suruh dapatkan jisim M kan? Dia suruh dapatkan jisim M ni. M dia berapa? Tapi A dia kita tahu bahawa nilainya adalah 4. Okey. Mana satu positif ni? Nampak? Ke bawah adalah positif. So W positif, tegangan tali negatif. Tegangan tali tadi kita dah dapat, iaitu nilainya adalah 10.8 tambah W. W ni adalah apa? M darabkan dengan G kan? M darabkan dengan G, iaitu M darabkan dengan 9.81. Sama dengan M darab 4 ni dapatlah 4M kan? Jadi pindah sebelah, dia jadi apa ni? Pindah sebelah dia jadi tolak. Kan? So negatif 10.8 sama juga dengan 4M tolak 9.81 M. Kan? Tolak-tolak ini macam mana dia naik atas pula. Okay.
Okey, tolak-tolak dia jadi 5 kan. Negatif 10/8 sama dengan 9 ni tolak dapat 5.81 M kan. So M dapatlah, ni negatif dapatlah jawapannya adalah seperti dalam buku teks ini, iaitu 1.86 kilogram. Okey. Cikgu rasa jawapan yang cikgu bagi ni memang macam agak susah sikit. Mungkin ada sebahagian daripada awak ni rasanya macam tak berapa nak faham sangat. Apa yang cikgu sampaikan ni. Tak apa. Kita akan tengok lagi nanti 2-3 soalan nanti, ataupun ada banyak lagi contoh tu yang dalam modul tu awak cuba jawab. Kan? InsyaAllah lah. Dia biasa sampai 3 contoh awak buat ni, awak sepatutnya dah boleh faham ni. Okay. Asasnya apa tadi? Asasnya ni lah. Lukis gambar, kena pasti dia seimbang ataupun tak. Lukis gambar raja daya, selesaikan menggunakan formula F equal to MA ni. Okay. Awak nampak cikgu ambil section ni kawasan ni kan. Ini troli Troli sini adalah beban. Maksudnya kita pisahkan dua ni. Ini satu section dia, ini satu section dia. Kita ambil dia punya jasad dia yang bergerak dia dekat sini. Titik kat sini. Kita kaji kat kawasan ni. Ini kawasan pertama, ini kawasan yang kedua. Dan kawasan pertama dengan kawasan kedua ni, apa yang menghubungkan dia adalah tension ni. Tegangan tali tu. Okey. Boleh? So saya rasa itu saja untuk hari ni. Okey. Boleh tengok balik video yang cikgu ni tadi kan. Betul, mungkin bila cikgu cakap macam laju sikit ni awak ada yang tak dapat kan. Okey. Ada seorang lagi yang baru masuk ni, siapa dia? Siapa yang baru masuk ni? Aziz Aikal ada? Siapa yang baru masuk ni? Baik mengaku. Faris Daniel, Haris, Azim Daniel ada. Oh Haris tu, Haris. Oh tu bukunya. Kenapa Haris lambat? Bangun lambat cikgu. Kenapa bangun lambat? Awak sembahyang subuh tak pagi tadi? Sembahyang ke tak? Baik mengaku. Sembahyang ke tak? Tak sembahyang kan? Awak sembahyang subuh ke tak? Sayang cikgu. Tidur lepas tu. Ya ke? Okey, so awak tahu tak situasi kita sekarang ni macam mana? Situasi kita sekarang ni adalah awak kena datang macam kena datang sekolah jugalah. Kan? So benda yang kita buat ni adalah wajib lah. Awak selaku pelajar awak kena datanglah, masuklah kelas. Kan? Dan masuk tu ikutlah waktunya. Ini dekat pukul 10 baru bangun. Kan? Dia jadi situasinya bila awak macam ni, malam-malam ni memang awak tak tidur ni. Kan? Kalau bangun nak tidur awal, insyaAllah tak ada masalah. Okay? Ini kau buat dekat cikgu sekarang ni Haris. Kau buat kat cikgu kan. Cikgu pun macam terasa hati kan lah sebab kau masuk lambat kan. Tapi untunglah kau masuk kat lalas ni. Lain 3 ekor ni lagi tak masuk terus. Kan? Lepas tu cikgu lain pun sama. Kau buat lebih kurang macam ni juga kan. Macam mana keberkatan awak nak belajar. Mungkin kalau awak dapat keputusan cemerlang like SPM, tak apa. Tapi mungkin 5-6 tahun lagi dapat keputusan cemerlang tapi tak ke mana juga. Dia akan jadi macam tu nanti satu situasinya. Okay. So adab belajar online ni pun lebih kurang juga adab belajar dalam kelas macam biasa lah. Kan? Dalam kelas macam biasa mungkin dah awak terpaksa memang dah duduk kat situ kan. Macam ini memang nampak sikit peribadinya. Kan? Peribadi yang memang betul-betul datang nak masuk nak belajar kan. Macam Aiman Arif kan. Muka samsing tapi tengok online on time. Kan? Ni ketua kelas kita pun jahat juga lebih kurang kan. Masuk lambat agak habis. Kan? Okay. So boleh Haris, boleh Haris?
Haris. Weh, Haris. Dalam masa lambat, pekak lah tu. Haris. Kadang-kadang budak mencawak cikgu. ni, budak mencawak ni cikgu cakap sikit, sentak pun tinggi kat tu, sentak dia. Kan? Okay. Saya cakap tadi, kalau awak rasa macam stres ke apa, tak puas hati ke apa, awak pindah sekolah lain lah. Kan? Tak payah duduk sekolah ni memang kena belajar lah kan. Pergi sekolah apa yang tak belajar nama sekolah memang nak kena belajar kan. Ada sekolah tak belajar? Tak sekolah. Tak sekolah. Adalah juga perkataan sekolah kan. Tak sekolah. Tak payah sekolah. Buang duit mak bapak awak je. Bayar duit modul, bayar duit ni. Okey? Kalau nak jadi YouTuber boleh. Kan? Cubalah try daripada sekarang lah. Tapi nak tunjuk muka dekat skrin pun malu nak jadi YouTuber. Kejadahnya kan. Dia kalau orang nak jadi YouTuber ni dia tak malu sikit. Kan? Dan dia akan sentiasa mencari ruang dan peluang. Geng-geng YouTuber ni lah. Kalau tengok yang berjaya tu kan. Komitmen kena tinggi kat tau. Bukan boleh bangun lambat. Kan? Kalau bangun lambat pun tak boleh jadi YouTuber lah. Saya rasa. Kan? Okey, boleh Ingatan bukan pada Haris saja, pada semua lah. Padam lah. Okey, pada semua kan. Kurang pun dia lebih kurang macam ni. Kan? Okey, so kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Gus. Terima kasih, Go. Aidil kenapa Aidil? Kasih, Go. Aidil awak cakap apa tu? Keluar lah dia. Apa? Habis Aidil. Apa?